Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya ingin mengulas berkenaan dengan satu isu yang tengah viral pada ketika ini, iaitu seorang YB non-Muslim telah melakukan upacara cukur jambul terhadap bayi-bayi orang Islam. Jadi di sini kita nak bedah, adakah benda itu haram, adakah benda itu harus atau macam mana? Kita intro dulu. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baru-baru ini viral video dekat TikTok dan dekat social media di luar sana berkenaan dengan satu majlis berendoi atau marhaban bagi meraihkan anak-anak yang hendak cukur jambul, yang hendak bercukur dan sebagainya lah, serta memberikan nama kepada mereka. Dan di mana benda ini campur aduk lah antara budaya Melayu dengan juga tuntutan dalam agama Islam. Di mana benda ini tak ada masalah sangat sebenarnya, itu biasa. Dari dulu turun-temurun kita buat macam tu. Cumanya kali ini yang agak luar biasanya ialah pihak yang melakukan upacara cukur jambul, pihak yang telah menggunting sedikit rambut baby-baby itu ialah ahli parlimen pucung dari DAP, iaitu Yeo Bee Yin. Dan benda ini telah mengundang polemik yang sangat-sangat besar. Ramai mengatakan bahawa tidak sepatutnya Yeo Bee Yin buat macam itu, haram dan sebagainya. Ada yang kata itu cuma cukur potong rambut sikit je, bukan cukur jambul pun ikut Islam, bukan cukur rambut habis-habis pun, jadi dia tak haram. Jadi di sini kita hendak membincangkan berdasarkan kepada pandangan daripada mufti, adakah perkara itu patut ataupun tidak. Pertamanya tuan-tuan sekalian, kita kena faham satu perkara tau. Dalam Islam memang disunatkan untuk mencukur rambut baby selepas 7 hari kelahiran serta diakikahkan dan diberi nama pada ketika itu. Manakala adat Melayu pula mengatakan, okey, selepas 7 hari akan diadakan majlis marhaban, berendoi dan juga ada potong jambul sikit lah. Dan selepas itu, rambut baby itu yang masih tinggal akan dicukur habis-habisan dan kemudian akan ditimbangkan untuk mendapatkan jumlah nilai emas bagi timbangan rambut tersebut. Itu memang biasa berlaku lah tuan-tuan sekalian. Dan benda itu tak ada masalah sebab biasalah adat Melayu ini pun banyaknya berasal-usul dari Islam juga. Jadi tak ada isu kat situ. Cumanya sekarang ini, biasa yang kita tengok ialah orang yang tukang cukurkan jambul ke, potong jambul sikit ke, yang mentahnikkan ke, ataupun yang buat program-program macam tu lah kan, yang buat ritual seperti itu, biasanya orang-orang soleh. Biasanya kita minta macam ustaz-ustaz ke, ataupun imam-imam ke dan sebagainya yang tolong potongkan sikit jambul baby tu. Sebab nak mendapatkan keberkatan orang soleh, macam itulah kiranya. Tetapi bila upacara yang itu, yang saya percaya merupakan satu majlis besar-besaran sebenarnya yang dianjurkan oleh pihak YBU saya rasa, kemudian disertai oleh beberapa keluarga Muslim, dilakukan pula oleh YBU itu sendiri, benda tu macam tak berapa kena sebenarnya kan. Dan benda ini sebenarnya macam saya katakan tadi telah mengundang polemik. Jadi bagaimanakah sebenarnya hukum berkenaan hal ini? Jadi di sini kita merujuk kepada Irsyad Fatwa Mufti Wilayah Persekutuan, di mana dalam Irsyad Fatwa tersebut, Mufti Wilayah telah menyatakan dengan jelas bahawa untuk majlis marhaban atau berendoi itu adalah adat, which is tak ada masalah. Dan biasanya cukur jambul itu pun merupakan adat sahaja. Di mana cukur jambul ini kiranya seseorang itu akan cukur sedikit ataupun potong sikit rambut bibi itu sekadar syarat adat. Dan lebihan rambut itu macam saya katakan tadi akan dicukur dan ditimbang kemudiannya untuk mendapatkan nilai emas. Dan biasanya orang yang mencukurkan rambut ke, yang potongkan jambul sikit ke, macam saya katakan tadi, adalah orang-orang soleh, macam imam ke, ustaz ke dan sebagainya, untuk mendapatkan berkat mereka secara asasnya. Jadi, menurut Irsyad Fatwa, perbuatan untuk menjemput orang-orang non-Muslim ke majlis berendoi ke, marhaban ke apa-apa ke, hukumnya adalah harus. Bahkan sangat baik sebab itu boleh dijadikan sebagai satu medan dakwah. Yelah, kita jemput orang-orang Muslim datang ke majlis-majlis yang berkaitan dengan adat kita, ke agama kita kan, tanpa meminta mereka melibatkan diri dalam ritual agama kita. Benda itu patut. Benda itu tak ada masalah pun sebenarnya. Jadinya, kalau majlis berendoi itu jemput YBU sebagai tetamu untuk memerhatikan ke sebagainya kan, benda itu tak ada masalah. Tetapi isunya kat sini lah, bila YBU itu sendiri yang mencukurkan atau memotong jambul baby itu, benda itu tak berapa kena. Sebab menurut Irsyad Fatwa, benda itu satunya akan mengundang fitnah. Yelah, sebab benda tak pernah dibuat kan, benda tu akan mengundang fitnah. Dan fitnah ini patut dielakkan. Sebab itulah ada ungkapan, jangan mengejutkan fitnah yang tengah tidur. Benda itu tak kena dari segi adatnya dan juga dari segi adabnya. Yang keduanya, ianya berlawanan dengan konsep majlis itu sendiri sebenarnya, ataupun ritual itu sendiri sebenarnya, yang mengharapkan keberkatan orang-orang soleh, yang mengharapkan keberkatan orang yang beriman, mengharapkan keberkatan para ulama dan pelbagai lagi.
Tetapi Yobiin ini bukan nak kata dia tu beriman, bukan nak kata dia tu ulama, bukan nak kata dia tu solehah ke apa-apa ke. Dia bukan Islam pun. Jadi macam tak berapa kena satu benda yang sebenarnya digunakan untuk mendapatkan keberkatan orang-orang soleh, orang-orang alim ini, tengok-tengok orang bukan Islam pula yang laksanakan benda itu. Jadi dia tak bercantik kat situ sebenarnya. Dan macam saya sebutkan tadi, benda itu menggunakan fitnah dan tidak kena pada adat dan juga pada adabnya. Jadinya, kesimpulan yang boleh kita katakan kat sini ialah perbuatan itu tidak haram. Tak haram bagi YBU nak cukur jambul atau memotong jambul baby itu. Tetapi perbuatan itu bangang. Dia tak haram tetapi bangang. Boleh faham Siapa yang bangang sebenarnya dah hal ni? Kongsi tahulah. Malah sebutkan Kang Jagi ada terasa pula dengan aku. Tapi masalah itulah dia. Benda itu tak patut dilakukan dari segi pertimbangan adat dan juga pertimbangan adab. Itu sahaja. Tetapi itulah benda ini kita sama-sama jadikan pengajaran lah. Ada benda yang kita boleh minta keterlibatan orang-orang bukan Islam. Sebagai contohnya kacau dodol ke apa-apa kan tak masalah. Tetapi kalau sampai nak orang kata apa, nak cukur jambul yang merupakan adat serta adab yang ada dalam Islam serta budaya orang Melayu itu pun kau nak ajak orang bukan Islam, dia macam tak berapa cantik kan, tu tak kena dan juga akan menimbulkan fitnah. Tetapi itulah, ini kan zaman kerajaan Madani. Kerajaan Madani ini dia suka hati dia lah nak buat apa pun kan. Benda pelik-pelik itu mesti wujud je. Sebab yelah Sani Hamzah pun dah kata macam ni kan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.